kita, kaum keluarga kita, kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. InsyaAllah untuk menambah baik lagi majlis kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menambah lagi keberkatan, keridaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وعلى آله وأصحابه وتابع تابعا لهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يسر ولا تعسر وبتمم بالخير يا فتاح يا عليم. افتح لنا فتوح العارفين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertama-tamanya marilah sama-sama kita merafakkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan keizinan Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu dan kita bersua lagi pada pagi ini, dan sama-sama kita mengharapkan
Semoga pertemuan kita pada pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala penuhkan dengan keberkatan, keredaan, rahmat, dan lebih-lebih lagi kita mengharapkan Allah Subhanahu Wa Taala mengampuni segala dosa kita insya-Allah. InsyaAllah pada pagi ini kita akan sambung lagi pembacaan kitab Penghayatan Sifat 20 ke arah memahami akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang telah dikarang oleh Tuan Guru Ustaz Ahmad Nafiri bin Muhammad Tuazim. Masih lagi perbincangan kita berkisar pada mabadi ataupun seri pembuka kata permulaan bagi ilmu tauhid. Dan insya-Allah pada pagi ini kita masuk pada mabadi yang kelima, muka surat ke-7. Ke surat 7. Semua dah ada kitab Ha? Nak ke? Nak ke? Ha? 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 Tak, nanti lepas kelas akak tu ada dalam kereta. Muka surat 7. Muka surat 7 mabadi yang kelima. Betul tak? Faedah mempelajari ilmu tauhid. Apa faedah yang kita akan dapat setelah kita mempelajari ilmu tauhid? Yang pertamanya, mengenal Allah. Dengan kita mempelajari ilmu tauhid, maka kita akan mengenali Allah Subhanahu Wa Taala. Mengenal Allah daripada zat dia, ataupun sifat dia, ataupun af'al dia. Bagaimana zat dia, zat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana af'al ataupun perbuatannya Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat situ yang kita akan cuba mengenali Allah Subhanahu Wa Taala daripada tiga-tiga keadaan. Dan kenalnya kita tu, dia konsep kenal Allah ni, semakin kita kenal Allah, semakin kita tak kenal Allah. Macam mana tu? Makin kita kenal Allah, semakin kita tak kenal Allah. Itu konsep dia. Maksudnya apa? Pertamanya kita kena faham bahawa kewujudan Allah Subhanahu Taala itu tidak sebagaimana wujud makhluk. Makhluk ni kita boleh dapati dengan 5 panca indera. Dengan melihat, dengan mendengar, dengan menghidu, dengan rasa dengan lidah, rasa dengan tangan. Jadi selagi mana kita dapat gapai sesuatu tu dengan panca indera kita, maka itu dikatakan makhluk. Itu dikatakan makhluk. Kita boleh lihat sesuatu benda tu, maknanya dia makhluk. Kita boleh dengar dengan telinga kita, itu makhluk. Kita boleh hidu, itu makhluk. Kita boleh rasa dengan lidah, itu makhluk maknanya. Kita boleh rasa dengan tangan, itu makhluk maknanya. Itu yang dikatakan semakin kita jauh berjalan mengenali Allah, maka semakin kita tak kenal Allah. Maksud tak kenal dekat situ, semakin kita rasa kita tu fana. Semakin kita rasakan, kita dapati bahawa Allah Ta'ala itu sesuatu benda yang, sesuatu yang tidak boleh digapai. Memang tak boleh digapai. Sebab sesuatu yang boleh digapai, maknanya itu makhluk. Kerana apa? Kerana Allah SWT itu bersifat laisa kamisli syai'un. Tidak ada sesuatu yang dapat menyerupai Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila dapat digambarkan oleh akal manusia, maknanya dia bukan Allah, dia bukan Tuhan. Kenapa? Kerana akal kita hanya boleh digambarkan dengan sesuatu yang dapat digapai dengan panca indera. Contoh, ada 3 orang buta. Dia duduk pada seekor gajah. 3 orang buta dia duduk pada seekor gajah. Salah seorang buta tadi dia duduk pada belalai gajah. Seorang buta lagi, seorang buta yang kedua. Seorang buta yang kedua pula dia duduk pada telinga gajah.
Seorang buta yang ketiga pula, dia duduk pada kaki gajah. Jadi bila kita tanya pada buta yang pertama tadi, apa yang kamu dapat? Cuba ceritakan kepada aku bagaimana gajah. Maka dia akan kata, aku dapat rasakan gajah tu seperti ulat tapi besar. Kan dia duduk kat belalai tu. Kan dia duduk kat belalai. Jadi bila dia pegang belalai tadi, oh ni gajah. Maka dia akan ceritakan gajah tu seperti ulat tapi besar. Kan belalai tu kan macam ulat tu. Bila tanya orang buta yang kedua pula, yang duduk pada telinga gajah, maka orang buta kedua dia akan katakan, apa tu gajah? Gajah tu seperti ikan pari-pari. Dia lembek-lembek, tipis-tipis, dia kata. Nah, tu gajah. Lalu bila tanya orang buta yang ketiga pula, apa itu gajah? Kerana dia duduk pada kaki gajah, dia kata gajah tu seperti batang pokok kelapa. Batang pokok kelapa. Kenapa? Kan dia duduk kaki gajah kan besar, dia pegang kaki gajah tu. Jadi ini sebenarnya gambaran kepada kita bahawa manusia ni, dia akan menceritakan sesuatu perkara yang dia dapat gapai. Apa yang dia rasa. Dan apa yang tak dapat dia rasa, tak akan mampu dia diceritakan. Itu sebabnya apa yang kita dapat gapai, hanya kita dapat gapai melalui panca indera tadi. Melalui melihat, mendengar, rasa, hidu, rasa dengan lidah, rasa dengan tangan. Jadi kalau katalah sesuatu yang tak dapat digapai dengan 5 panca indera tadi, maka kita tak akan dapat menggambarkan dia. Bila kita tak dapat gambarkan dia, itu yang habis siapa dia? Ada ke tak? Itu persoalan-persoalan yang akan dimainkan. Jadi kalau katalah kita nak nafikan Allah SWT, oh kalau macam tu, nak katakan Allah tu bagaimana? Allah Ta'ala tu ada tak? Ada. Bagaimana adanya alam? Jadi kepelbagaian dalil hujah, sama ada digunakan dalil nakli ataupun dalil akli. Apa dalil nakli? Iaitu Al-Quran dan hadis. Apa dalil akli? Iaitu dalil akal. Adanya alam menunjukkan adanya Allah. Okey, yang itu yang pertama. Yang keduanya, kalau kita kata, oh kalau macam tu, macam mana nak kata Allah Ta'ala, Allah SWT tu ada? Kita tak boleh nak gapai. Saya tanya mak, roh ada tak? Berapa umur kak? Berapa umur? 40 ada? 40. Umur akak 40 tahun akak hidup, pakai roh tak? Pakai roh tak? Ada roh tak? Betul ke? Mak ada roh tak mak? Mana? Kalau saya kata tak ada, mesti mak kata, tak, mesti ada roh. Kalau tak ada roh, macam mana boleh hidup? Mak seboleh-boleh mempertahankan roh tu ada. Kenapa mak boleh mempertahankan roh, sedangkan mak sendiri tak boleh nak datangkan apa tu roh? Kalau roh tu saja mak boleh pertahankan, kenapa tidak Allah? Betul tak? Kenapa kita boleh pertahankan? Dan tidak ada satu agama pun, pandangan pun dalam dunia ni yang mengatakan makhluk itu hidup tanpa roh. Tak ada. Pergilah agama apa sekalipun, Kristian ke, Buddha ke, Hindu ke, apa sekalipun, sampaikan etis yang tak tak meyakini adanya Tuhan tu pun dikata roh tu ada. Sedangkan bila kita tanya mana roh, tak ada siapa pun boleh datangkan apa itu roh. Tak ada siapa yang boleh datangkan roh tu ada. Kenapa roh yang kita sendiri pun tak boleh datangkan, kita boleh yakin bahawa kita tu ada roh, sedangkan Allah itu jauh lebih jelas kewujudan Allah Subhanahu Taala tadi. Baik sama ada kita tengok daripada dalil nakli, Al-Quran ataupun hadis, ataupun dalil akal, adanya alam. Jadi bila tengok je alam tu, Allah Taala sebut summarji'al basara karrataini yanqalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Dibolak-balikkan pandangan kamu, tengok balik, tengok lagi, kemudian dibalikkan lagi pandangan tadi, dibalik lagi pandangan tadi. Untuk apa? Sumar yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Terbuka dalam hati kita melihat, ya Allah, subhanallah, hebatnya Allah. Tengok alam mengembalikan rasa kehebatan dan keagungan kepada Allah. Cuba kita tak payah kata lain, tubuh kita sendiri ni, tubuh kita yang daripada kecil kita tengok kita membesar, berjalan, kita pun tak sangka kita ada 5 orang anak.
Pernah masa kita kecil dulu jalan-jalan jatuh, kita terfikir yang kita ada 5 orang anak. Lepas tu sekarang cucu pula 20. Kan? Ya, padahal mak kita dulu kalau saya ada seorang kakak angkat. Umur dia 9 tahun, orang dah semua baca Yasin dah. Sebab dia ada masalah isu jantung berlubang. Besar duit 50 sen. Besar duit 50 sen. Umur 9 tahun orang dah baca Yasin. Maknanya hidup taklah. Ini nak gambarkan betapa hebatnya Allah SWT perjalanan hidup kita tu. Kita tengok diri kita sahaja bagaimana Allah Ta'ala jalankan. Daripada kita tak kerti jalan sampai kita kerti jalan, sampai berlari, sampai melompat. Lepas tu kita pun tak terfikir sampai kita jadi macam ni. Kalau kita fikir dulu macam mana kita dulu, bagaimana keadaan hari ni, tu bagaimana hidup diri kita tu, diri. Cuba cek cicak. Mak nampak cicak tak? Cicak. Biasa nampak cicak? Dia duduk melekat kat dinding kan? Dia makan apa mak? Dia makan apa? Serangga kan? Serangga terbang kan? Tapi pernah tak jumpa cicak mati kering? Yang selalu kita jumpa cicak mati dalam keadaan tersepit pintu. Itu yang kita jumpa. Namun dia mati kelaparan tidak. Nampak macam mana Allah Ta'ala cukupkan rezeki cicak tadi. Tak pernah kita jumpa cicak mati kelaparan. Sedangkan binatang yang dia makan tu, makanan yang dia nak makan tu, makanan terbang tak? Tapi Allah Ta'ala cukupkan. Begitu juga kalau kita tengok pula dalam Quran bagaimana Allah Ta'ala datangkan gambaran kehidupan burung yang pagi-pagi keluar mencari rezeki dalam keadaan dia sendiri pun tak tahu apa rezeki dia. Dia ada SPM, ada degree, ada master, ada PhD, tak ada. Tapi dia balik petang mak, dia bawa makan makanan. Siapa izinkan? Allah. Cukup tak makanan dia? Cukup. Anak-anak dia makan tak? Makan. Ada yang tak cukup makan? Tak. Sebab siapa yang bagi rezeki? Allah. Jadi alam ni Allah jadikan untuk manusia. Itu yang dikatakan alam ni Allah jadikan untuk manusia. Untuk apa mak? Untuk kita kenal Allah. Pagi ni masak nasi goreng. Sedap tak? Sedap. Siapa bagi sedap? Ini yang dikatakan hidup dalam keadaan berakidah. Apa yang kita lakukan tadi, selain daripada kita meletakkan pergantungan harap kita pada Allah, tetapi kita cuba belajar meletakkan tauhid dan akidah itu berjalan selari dengan kehidupan dan perjalanan kita untuk menjadikan kehidupan kita itu betul-betul berlandaskan akidah. Ini penting kita belajar ilmu tauhid. Dengan kita belajar ilmu tauhid, dekat situlah kita cuba mengenali Allah dan mengenali kehidupan kita yang sebenar. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Sesiapa yang kenal dirinya maka dia kenal Allah. Siapa yang tak kenal dirinya maka dia takkan kenal Allah. Bukan kenal Allah ni macam kita kenal suami kita. Kenal Allah ni bukan macam kita kenal pasangan kita. Tetapi kenal Allah itu jauh daripada mengenali sesuatu di atas sesuatu. Hebatnya. Itu kalau kita lihat contoh yang terjadi kepada isteri Nabi Allah Yusuf. Siapa isteri Nabi Allah Yusuf? Zulaikha. Siapa Zulaikha? Apa mak? Mak angkat kepada Nabi Yusuf AS. Kan Nabi Yusuf tu kan dipelihara oleh bapa angkat dia menteri. Salah seorang menteri, bukan Perdana Menteri, menteri. Dia menteri. Kemudian mak angkat dia tadi kerana pun dia yang menjaga Nabi Allah Yusuf ni. Sampailah Nabi Allah Yusuf besar. Jadi Nabi Allah Yusuf ni semakin lama semakin ganteng. Sampai mak dia sendiri tu pun tertarik dengan dia. Itu yang akhirnya mak dia tu, kalau bahasa kita tu kasarnya mudah faham, mak dia sampai tertarik tu sampai kan nak memperkosa dia. Itu yang waktu dekat dalam kejadian, dekat dalam bilik tu, koyak tu berada di belakang, bukan koyak tu berada di depan. Kalau koyak baju Nabi Allah Yusuf tu di depan, maknanya Nabi Allah Yusuf memang betul nak memperkosa mak dia. Tapi disebabkan koyak tu di belakang, maknanya yang menarik tu adalah mak dia. Jadi disebabkan zaman tu, masa tu adalah keadilan ni isteri menteri. Ni bukan hari ni je mak, dulu pun macam tu dah. Bila kata isteri menteri, lepas akhirnya Nabi Allah Yusuf tu yang dipenjara. Tapi hikmah dia besar.
Dengan disebabkan Nabi Allah Yusuf tu di penjara, maka ada kisah dalam penjara pula yang Allah Ta'ala nak jadikan sebagai satu ibrah dan pengajaran kepada kita. Sampailah Nabi Allah Yusuf tu lepas, menteri dah bertukar-tukar. Sampailah dipendekkan cerita, Nabi Allah Yusuf tu sendiri diberikan jawatan untuk jadi menteri. Mak dia tadi dah terpisah dah tak tahu cerita dah. Daripada dalam Nabi Allah Yusuf tu dalam penjara lagi, hubungan dia dengan mak dia tadi dah terputus, dia tak tahu apa cerita. Jadi waktu dia keluar, Perdana Menteri Raja ketika itu minta Nabi Allah Yusuf diangkat, diberikan tawaran jadi seorang Menteri Keuangan Mesir ketika itu. Jadi bila dia dah jadi menteri, mak, dia pun berjalan dah dengan kuda dia melihat ziarah kampung ke kampung, tengok rakyat. Jadi bila dia pergi ziarah, sampailah satu kampung dia nak masuk, tiba-tiba Nabi Allah Yusuf ni ditahan oleh seorang wanita tua. Wanita yang sangat tua, dia bongkok 3. Dengan tongkat dia tahan. Yusuf berhenti, dia kata. Tiba-tiba Nabi Allah Yusuf dengan menunggang kuda tadi tu, tiba-tiba ditahan oleh seorang perempuan tua dalam keadaan bongkok 3, dia pegang tongkat dia tu. Jadi ketika tu Nabi Allah Yusuf pun turun, dia pergi ke nenek tua tadi, dia kata, wahai nenek, dia kata, kenapa nek, dia kata. Jadi nenek tua tu pun terus angkat kepala tengok Nabi Allah Yusuf. Bila tengok Nabi Allah Yusuf, dia tanya pada Nabi Allah Yusuf, wahai Yusuf, engkau tak kenal aku, Yusuf, dia kata. Engkau tak kenal aku ke? Tak, aku tak kenal, dia kata. Kerana dah terlalu lama dia berpisah dengan mak angkat dia. Akhirnya mak angkat dia kata, aku adalah Zulaikha, dia kata. Seorang wanita yang sangat mencintai engkau satu ketika dahulu dan tidak akan berpadam segala cinta aku padamu. Ciang. Hebat mak dia, mak. Jadi Nabi Allah Yusuf tanya, oh mak, dia kata, apa yang kau nak daripada aku, dia kata. Lalu mak angkat dia kata, aku minta dua perkara aku minta pada engkau, wahai Yusuf. Yang pertama, aku minta pada engkau supaya engkau sebagai seorang Nabi, seorang Rasul, minta doa pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala mudahkan semula aku. Dia minta mudah semula. Dan yang keduanya, aku minta pada engkau supaya engkau mengahwini aku. Nampak tu, cinta dia terlalu tinggi tu, sampai tahap dia dah terlalu tua tu pun masih lagi tak ada benda lain yang dia harapkan kecuali cinta Yusuf. Jadi akhirnya Nabi Allah Yusuf dia berdoa pada Allah SWT supaya Allah SWT mudahkan semula mak angkat dia tadi. Dengan izin Allah SWT, mak dia yang tua tadi berubah menjadi muda. Bila jadi muda saja, lalu Nabi Allah Yusuf pun mengahwini mak dia tadi. Bila dah kahwini mak angkat dia tadi, sampailah satu ketika pagi tu, dia panggil Zulaikha. Nabi Allah Yusuf panggil Zulaikha. Ketika tu Zulaikha ada dalam bilik. Dia panggil sampai 3 kali panggil, tak disahut-sahut. Sampaikan Nabi Allah Yusuf sendiri bingkas bangun, dia pergi tengok. Kalau bahasa kita tu menyunsung ke bilik. Bila buka-buka pintu bilik, Zulaikha dalam keadaan rupanya sedang duduk di atas tikar semayang. Dengan duduk atas tikar semayang, tengah berzikir, berwirid. Bila Nabi Allah Yusuf buka saja pintu, dia terkejut. Zulaikha terkejut. Bila Zulaikha terkejut tu, Zulaikha kata, maaf Yusuf, kau panggil aku ke sehingga kau cari aku? Yusuf kata, ya, aku panggil kau, kenapa kau tak datang? Ketika tu Zulaikha kata, Yusuf, memang satu ketika dahulu tidak ada cinta yang lain kecuali cinta aku pada engkau, wahai Yusuf. Tetapi bila aku dah bersama dengan kau, engkau kenalkan aku dengan Allah, sehingga aku rasakan hari ini, saat ini tidak ada cinta yang boleh diperbandingkan kecuali cinta aku pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hebat Zulaikha punya cinta kepada Yusuf, hebat. Sebab sampaikan dah tua tu pun dia minta lagi nak kahwin dengan Yusuf. Tapi bila dia dah berkahwin, dia dapat Yusuf kenalkan dia dengan Allah. Waktu tu dirasakan bahawa tidak ada cinta yang boleh diperbandingkan lagi kecuali cinta pada Allah SWT. Ini yang dikatakan, man arafa rabbahu, arafa nafsahu, arafa rabbahu. Dia kenal diri. Makin dia kenal diri dia, makin dia kenal Allah. Makin dia rasa diri dia rendah, makin dia rasa diri tak ada apa-apa, semakin dia rasa agungnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu penting belajar ilmu tauhid, mak. Bila kita belajar ilmu tauhid, maka kita kenal Allah. Cuma kita kenal Allah itu tidak sebagaimana kita kenal makhluk. Yang kedua, nak tahu tu kenalah belajar.
Yang kedua, apa faedah mempelajari ilmu tauhid? Faedah mempelajari ilmu tauhid, percaya akan Rasul. Untuk membina kepercayaan dalam diri kita kepada Nabi dan Rasul. Supaya apa mak? Supaya kita boleh menerima apa syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila kita kenal Nabi, tujuannya tujuannya apa? Tujuannya supaya bila kita kenal Nabi, kita dapat bina kepercayaan dalam diri kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila bina kepercayaan dalam diri kita kepada Nabi, maka dengan kepercayaan tadi kita akan mudah menerima apa sekalipun syariat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab seseorang tu dia tak akan mudah menerima syariat Nabi, apatah lagi nak sampai kepada beramal. Jadi nak tak nak mesti kepercayaan tadi dibina. Itu sebabnya kena belajar ilmu tauhid. Dengan kita belajar ilmu tauhid, kita kenal Nabi, dan kita percaya kepada Nabi untuk memudahkan kita menerima syariat yang dibawa oleh Nabi. Yang ketiga, apa faedah mempelajari ilmu tauhid? Mendapat kebahagiaan di dunia dan akhirat yang kekal abadi. Dengan kita belajar ilmu tauhid ini, kita akan mendapat kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan hakiki, iaitu akhirat. Tidak ada seorang pun di atas dunia ini yang menggapai sesuatu kebahagiaan kecuali mereka yang baik akidah dia pada Allah. Sekalipun hidupnya susah, pahit dan jerit, tetapi akidahnya baik, maka dia tetap akan merasai hakikat kebahagiaan. Sekalipun orang itu kaya, cukup kehidupannya, dan cukup keperluan dia, cukup kehendak dia, tetapi kalau akidahnya tak baik, maka dia tetap tidak akan merasai kebahagiaan. Kenapa? Kerana kebahagiaan itu duduknya di hati. Duduk di hati. Duduk dekat keimanan. Contohnya apa mak? Contoh, saya datang dua cerita. Saya datangkan dua kisah. Kisah pertama, satu ketika dahulu saya pernah bertugas sebagai seorang imam. Waktu saya tugas satu imam, saya tugas dekat satu masjid, satu tempat orang besar-besar. Yang duduk kat kawasan tu Datuk Seri, Tan Sri, Puan Sri, Sri. Jadi satu hari ni Datuk tu dia minta saya datang rumah dia nak makan tengah hari dengan saya. Jadi saya pun pergilah rumah dia. Sampai dekat rumah dia mak, dekat pintu rumah dia tu, sampai je kat pintu, lalu bukan gate rumah dia tu, saya lalu saja dah terbuka lampu. Siang hari tu terbuka lampu tu. Lepas tu ada security pula dua orang security. Lepas tu siap ada CCTV, setiap pintu, setiap tiang-tiang tu ada CCTV. Jadi sampailah saya pun disuruh masuk ke dalam rumah. Saya pun masuk. Masya Allah, hebatnya rumah. Saya cakap lah, hebat. Kalau dah CCTV-nya hebat, takkan rumah tak hebat kan. Jadi akhirnya bila saya masuk, tak lama tu Datuk pun keluar. Datuk keluar, dia pun panggil saya. Dia ajak saya pergi ke meja makan. Waktu duduk kat meja makan tu, sambil kami makan, kalau Indonesia kata mengobrol-ngobrol kan. Sambil makan sambil ngobrol, cerita sembang. Saya pun kata, saya pun takjub Datuk besarnya rumah, saya kata. Jadi dekat belakang dia tu pula, Datuk ni dia pergi mana-mana, sama ada kat rumah ke, kat luar rumah ke, driver dia ke apa, PA dia tu, merangkap driver, merangkap kepada PA, merangkap keselamatan. Abang tu di bekas Navy, tentera laut, bukan calang-calang orang. Yang jadi PA dia. Maknanya gaji Navy tu lagi kecil, Datuk tu bagi sanggup abang tu berhenti. Jadi saya pun katalah, Datuk besarnya, siap ada security. Datuk tu kata apa? Ada hal dia kata, walaupun awak tengok rumah saya ni hebat, dengan security, dengan sistem keselamatan yang hebat, sampaikan saya ada PA dia kan, dia punya panggil apa? Security bodyguard dengan bodyguard dia. Saya bodyguard saya ni pun saya tak percaya, dia kata. Tegak-tegak dia cakap, padahal abang tu ke mana-mana dengan dia. Dengan bodyguard saya ni pun saya tak percaya. Lagi bodyguard, lagi saya tak percaya, besok dia yang bunuh saya. Dia cakap tegak-tegak. Saya ni dia tidur malam, dia kata, saya ni tidur malam
tilam saya tu harga 20,000 dah. Dia kata. Tilam tu mak 20,000. Saya yakin ada awak punya tilam tantas RM100 pun tak sampai. Dia boleh. Dia tahu tilam saya macam mana. Minta maaf Datuk. Jadi saya kata Masya Allah Datuk hebatnya. Tapi saya yakin walaupun tilam saya 20,000, saya tidur malam saya tak lelap. Walaupun tilam awak yang tak sampai RM100 tu, dia kata pasti awak tidur lelap. Nampak tak? Apa masalah dia? Apa masalah dia? Apa mak? Selalu tak tenang. Saya tanya, nampak tak apa masalah dia? Masalah dia, walaupun dia kaya tetapi dia tak dapat kebahagiaan. Dia tak dapat kebahagiaan. Kenapa dia tak dapat kebahagiaan tadi? Kerana, ya betul, pertamanya sekali Allah Ta'ala tak bagi kebahagiaan tadi. Yang keduanya mak, dia meletakkan kehidupan dia pada dua tangan dia. Dia tak meletakkan kehidupan dia pada Allah. Kalau kita benar-benar meletakkan kehidupan kita pada Allah, dan kita yakin bahawa setiap perihal ataupun perkara yang berlaku dalam kehidupan kita itu takkan berlaku kecuali dengan kudrah, iradah dan ilmu Allah, maka sudah pasti kita akan berlapang dada apa sekalipun berlaku. Kita serah pada Allah. Ni yang dikatakan akidah, ni yang dikatakan kepercayaan. Walaupun kita tak ada bodyguard, kita tak ada security, kita tak ada CCTV, kita tak ada apa-apa, tapi kita yakin bahawa perompak tadi dia nak datang merompak tu pun Allah yang gerakkan. Kemudian yang sampai kita boleh rompak tu pun Allah yang gerakkan. Sebab apa Allah Ta'ala sebut, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tuzillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayt wa tukhrijul mayta minal hayy wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Allah Ta'ala nak jadi. Allah Ta'ala tak nak, takkan jadi. Ini keyakinan yang perlu kita letak. Tapi walaupun sedemikian, Nabi SAW suruh kita berusaha. Apa usaha dia? Setidak-tidaknya kalau kereta tu kena kunci. Pintu rumah tu kena dikunci. Bukan bermakna bila kata sesuatu perkara yang berlaku tu atas kehendak Allah, pintu rumah kita tak kunci. Tak payah ada pintu. Pintu pagar pun tak ada. Kena usaha. Itu sebabnya seorang sahabat Nabi SAW datang ziarah Nabi SAW. Dia bawa unta. Lalu dia tak tambat unta dia. Nabi marah. Nabi tegur sahabat tadi, kenapa tak tambat unta? Lalu dia kata apa? Kenapa aku nak tambat sedangkan kalau hilang unta ni akan hilang dalam keadaan kehendak Allah. Nabi tegur dia. Maknanya usaha tu pun perlu. Maknanya sehabis-habis usaha. Kalau kunci rumah, kena kunci betul-betul. Tapi tak adalah sampai security, CCTV, ini, itu, sampaikan meletakkan pergantungan harap kita 100% hanya pada makhluk. Usaha perlu tak? Perlu. Tetapi tawakal itu jauh lebih perlu. Kedua-duanya perlu. Jadi akhirnya kita tenang. Tidur walaupun tilamnya tak sampai RM100, letak je kepala. Kan, dah tak tahu dunia kiri kanan, siapa ada kat sebelah kanan, sebelah kiri, lantaklah. Kan, tenang. Orang lain tidur tilam 20,000, tak tenang. Ni mak. Kenapa jadi sedemikian? Sebab mereka tak meletakkan, mereka tidak mempunyai akidah yang benar. Bila ada akidah yang benar, insya-Allah tidak akan menjadi kerisauan dalam diri kita. Tak akan timbul dalam hati kita besok nak makan apa, lusa nak makan apa, tulat nanti macam mana, bagaimana gini. Sebab apa? Hidup kita ni ada keterikatan dengan qada dan qadar. Nah, ini yang dikatakan di antara faedah kita mempelajari ilmu akidah ataupun ilmu tauhid ini ialah memberi kebahagiaan kepada kita di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat lebih-lebih lagi. Kat dunia saja dia dah tenang dah hidup dia. Kenapa tenang? Kerana dia tidak ada kerisauan. Risaunya itu hanya semata-mata takut-takut Allah Ta'ala murka dia. Itu saja. Selebih daripada itu tak akan timbul kerisauan. Kerana apa? Kerana dia hidup dalam keadaan semuanya ketentuan daripada Allah. Allah Ta'ala dah lakarkan dah. Dan Allah Ta'ala tak akan lepas pandang terhadap perjalanan hidup kita. Salah satunya Nabi SAW sebut. Kan Nabi sebut, bila kita duduk saja, janin duduk dalam rahim ibu seusia 40 hari, maka Allah Ta'ala akan tiupkan roh. Bila Allah SWT tiupkan saja roh, Allah Ta'ala sertakan dengan 4 ketetapan. Apa 4 ketetapan tersebut? Yang pertamanya Allah Ta'ala tetapkan rezeki dia. Jadi apa masalah?
Kalau Allah Ta'ala dah tetapkan rezeki, nak risau apa? Cuma kena usaha. Kena usaha. Sehingga kan Nabi SAW sebut akan mati seorang anak Adam itu kecuali setelah selesai ditunaikan segala rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Selagi mana tak selesai rezeki dia, dia takkan mati. Itu bahasa kita. Maknanya sampai kita mati, maknanya rezeki yang Allah Ta'ala dah tetapkan tadi tu dah selesai, dah Allah Ta'ala bagi semua sekali. Jadi tak ada masalah. Satu. Yang kedua, perkara yang kedua Allah Ta'ala tetapkan iaitu amal dia. Kerja. Dia kerja apa? Tapi cari kerja kena tak? Kena. Usaha mencari kerja kena. Tapi besok dia kerja apa, Allah Ta'ala dah tetapkan dah. Itu yang kadang-kadang sampai 200 kerja dia buat, tak lekat, sekali sampai satu kerja tu lekat sampai mati kerja. Maknanya kena usaha, kena usaha. Bukannya terus duduk, kenapa tak pergi cari kerja, tunggu Allah Ta'ala datangkan kerja. Tak. Mauzani kata orang ni orang malas. Yang ketiga, Allah Ta'ala tetapkan jodoh. Ni jodoh, kahwin dengan siapa? Yang patah orang Melayu kata apa, mak? Asam di darat, ikan di laut. Ikan di laut, asam di darat, bertemu di dalam periuk, dalam kuali. Cuba bayangkan, kan? Duduk Johor seorang, duduk Kelantan seorang, tapi boleh kahwin. Itu yang duduk dekat apa ni? Duduk dekat Kuala Lumpur kahwin dengan orang Qatar, kahwin dengan orang Mesir, kahwin dengan orang Rusia, kan? Padahal pergi Rusia pun tak pernah. Lainlah dia pergi ngaji Rusia. Kalau dia pergi ngaji Rusia, dia kahwin dengan orang Rusia, masuk akal. Ini dia pun tak pernah pergi Rusia, dia tak pernah tengok Rusia, orang Rusia tu pun tak pernah tengok Malaysia. Tapi akhirnya berkahwin. Ni kata jodoh. Tapi kalau dah bukan jodoh, yang sebelah rumah pun tak kahwin. Kan, duk cinta bertahun-tahun, mak dia tak tahu, ayah tak tahu pun. Main surat masuk ke kotak pos sebelah. Tapi kalau kata tak ada jodoh, takkan ada. Yang keempat, ajal. Perkara yang keempat ni ajal. Ajal maut Allah Ta'ala tetapkan. Itu kisah di zaman Nabi Allah Sulaiman AS. Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat Israel supaya pergi bertemu dengan seorang lelaki ni. Kan malaikat Israel ni, mak, dia akan berulang-alik selama 40 hari. 40 hari sebelum kita mati tadi, dia akan berulang-alik untuk fokus pada kita. Maknanya orang ni sampai satu masa dia akan ambil dalam masa 40 hari tadi. Ulang-alik. Jadi Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat Israel supaya mendatangi seorang lelaki. Sampailah satu hari, Nabi Allah Sulaiman AS dia buat satu jamuan. Jadi lelaki tadi datang. Ketika lelaki tadi makan, dia perasan ada seorang lelaki dalam keadaan memakai jubah hitam. Asyik pandang je dia. Lalu kerana asyik pandang, dia rasa tak selesa. Akhirnya dia datang, lelaki tadi datang jumpa Nabi Allah Sulaiman AS. Bila datang jumpa Nabi Allah Sulaiman AS, dia kata, wahai Sulaiman, dia kata, wahai Nabi Allah Sulaiman, wahai Raja Sulaiman, aku dapati ada seorang lelaki pakai jubah hitam tadi. Kau perasan tak? Ya, aku perasan. Dia asyik pandang aku je. Kenapa dia pandang aku? Siapa dia? Lalu Nabi Allah Sulaiman kata apa? Itu adalah malaikat Israel, iaitu malaikat cabut nyawa. Habis dia pandang aku kenapa? Dia pandang kau tu, maknanya dia nak cabut nyawa kau lah. Dia nak cabut nyawa kau. Jadi lelaki tadi, mak, bila dia dengar saja nak cabut nyawa tadi, dia pun minta pada Nabi Allah Sulaiman supaya Nabi Allah Sulaiman selamatkan dia. Jadi akhirnya dia minta pada Nabi Allah Sulaiman supaya hantar dia ke satu pulau untuk selamat, dapat hindarkan dirinya daripada malaikat Israel. Sampailah waktu nak dicabut nyawa, malaikat Israel tadi diperintah oleh Allah SWT, wahai Israel, kau kena pergi ke pulau, cabut nyawa orang tu di pulau. Malaikat Israel sini tanya, wahai Allah, kenapa nak dicabut nyawa lelaki tu dekat pulau, sedangkan lelaki tu kan ada di Palestin. Kan negara Nabi Allah Sulaiman kan Palestin, kan di Palestin. Allah Ta'ala kata apa? Wahai Israel, ku arahkan pada engkau untuk pergi ke sana, pergi saja ke sana. Betul, Israel bila sampai kat pulau tu, rupa-rupanya lelaki tu dah menyorok dekat pulau. Dia pergi pulau tadi menyorok. Jadi disebabkan memang Allah Ta'ala dah tetapkan lelaki tadi mati di pulau itu, maka jadi sebab kepada lelaki tadi pergi ke pulau, konon-konon nak lari daripada Israel. Dan malaikat Israel sendiri pun terkejut, rupanya lelaki itu dah tunggu dekat sana. Jadi akhirnya dicabutnya nyawa. Itu sebabnya, apa gambaran dia, pengajaran dia, Allah Ta'ala dah tetapkan tempat, masa
Itu memang dah ketetapan Allah. Dekat mana kita mati, pukul berapa kita mati, di mana dan bila, semuanya telah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita minta jangan henti-henti supaya kita mati pada tempat yang baik dan kita mati dalam keadaan masa yang baik. Amin ya Allah. Ini bahagia. Itu sebabnya bila kita belajar akidah dengan baik, bahagia, tenang, masalah. Tak ada nak risau. Kan bila nak mati. Bilalah nak mati. Bila nak mati, sampai masa mati, matilah. Yang nak bising buat apa? Yang penting kita terus beribadah pada Allah. Beribadah dan taat, memperbaiki kedudukan kita, hubungan kita dengan Allah SWT. Itu dia faedah mempelajari ilmu akidah. Kemudian yang keenam. Yang keenam, nisbah ilmu. Ilmu ni nisbah perbandingan ilmu tauhid dengan ilmu-ilmu lain. Ilmu tauhid merupakan ilmu paling utama di dalam ajaran Islam. Penting tak penting? Penting. Penting tak mempelajari ilmu tauhid? Mak penting. Ilmu tauhid ni diberikan gambaran seperti tiang. Kalau kita lihat dalam kitab Sirrus Salikin, dinukilkan daripada kata-kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, maka kita akan dapat perumpamaan. Imam Ghazali gambarkan ilmu tauhid ini seperti tiang rumah. Ilmu fiqh ni seperti dinding, pintu, tingkap, lantai, atap. Dan ilmu tasawuf ni pula seperti pagar. Pagar. Jadi penting tak penting ilmu akidah ni, mak? Tiang ni penting tak penting? Kalau nak buat rumah kena buat tiang dulu. Kalau tiang tadi bengkok, maka rumah tadi takkan cantik. Kemungkinan akan roboh. Satu tiang dicabut, maka yang lain tak guna. Maknanya konsep iman ini tak boleh bengkok, tak boleh kurang satu. Mesti sempurna. Dia tak boleh cacat sikit pun. Ni tiang-tiang ni. Sebabnya waktu nak buat tiang ni yang paling lama sekali. Dia nak buat dinding sekejap je. Tapi nak buat tiang ni, mak, nak buat, kalau bahasa Indonesia dia panggil pondamen. Kalau bahasa Indonesia, teras. Nak buat asas teras ni, ini yang paling lama dibandingkan buat tiang, buat dinding, buat tingkap, buat sekejap je. Tapi kalau tiang ni tak betul-betul, habis semua, yang lain semua akan gagu. Semua akan lagi. Itu yang bila katalah nak buat tiang ni, dia makan masa panjang. Kerana nak pastikan kedudukan tiang, lepas tu teras-teras ni semuanya, asas-asas ni duduk dalam keadaan betul-betul cantik perkiraan dia, supaya tiang tadi tak bengkok. Jadi bila selesai saja tiang, maka bila nak buat saja dinding tadi sekejap je. Nak buat pintu sekejap. Nak naikkan atap pun sekejap. Sebab apa? Tiang tadi dah baik, dah cantik. Apa, mak? Rumah kampung Tiang Seri yang duduk kat tengah-tengah rumah tu. Biasanya kalau kat Tiang Seri ni duduk ada 4 kan. Duduk kat tengah-tengah. Dia ada satu. Dia ada satu teras. Jadi Tiang Seri tu pemegang utama. Dulu-dulu. Sekarang dah tak ada dah. Kalau dulu Tiang Seri tu penting. Dicabut Tiang Seri tu roboh semua sekali. Penting tak penting Tiang Seri tadi. Itu perumpamaan akidah tadi. Maknanya kalau akidah tu tak betul, sengit, maka bengitlah semua sekali. Dengan tingkap-tingkap sengit. Silat-silat bukan sengit, runtuh, roboh. Itu penting akidah, iman, tauhid. Kemudian dinding tadi fiqh. Kalau tak ada dinding tak boleh juga. Kena ada dinding. Sebabnya orang yang tak ada fiqh ni hukumnya fasik. Orang tak ada iman hukumnya kafir. Orang tak ada iman hukumnya kafir, syirik. Orang yang tak ada fiqh, dia ada akidah, dia ada tauhid, tapi dia tak ada fiqh. Fiqhnya tak tahu. Maka dia fasik, dia langgar fiqh. Kemudian tasawuf ni seperti pagar. Pagar ni, mak, kalau pagar tak ada, lembu datang masuk, berak, makan tanaman, rosakkan rumah kita apa semua sekali. Pencuri masuk, perompak masuk. Penting pagar? Penting. Jadi itu perumpamaan ilmu tasawuf yang menjaga hati. Jadi akidah dia ada, fiqh ada, tapi kalau ilmu tasawuf tak ada, hati dia akan dimasuki penyakit-penyakit hati. Bila penyakit hati tadi rosak, hati dia rosak, penyakit hati dia merosakkan hati-hati dia, maka ibadah dia apa semua sekali akan hancur. Riak, takabur, ujub,
sam'ah hitam. Jadi rosak, akan memakan semua kebaikan-kebaikan dia tadi. Penyakit-penyakit hati tadi akan makan segala kebaikan-kebaikan dia. Itu akhirnya kemungkinan besar Allah Ta'ala akan nyenyahkan dia daripada rahmat Allah, disebabkan hati yang berpenyakit. Jadi ketiga-tiga ilmu tadi penting tak? Penting. Tapi jauh lebih penting ilmu akidah. Tapi bukan bermakna ilmu akidah tu penting, ilmu fiqh tak penting. Penting tak? Penting. Bukan bermakna ilmu tasawuf tak penting. Penting. Kalau tak ada ilmu tasawuf, sakit kita. Itu yang kita jadi orang yang takabur. Alim tapi takabur. Alim tapi rasa besar diri. Alim tapi rasa bagak. Alim, oh saya orang alim. Tu habis tu. Kan? Saya orang alim. Awak nak tegur saya, siapa awak? Saya siapa? Kan? Itu besar-besar diri tu. Itu dia penting. Nisbah perbandingan ilmu tauhid tadi penting ataupun menjadikan keutamaan dalam mempelajari ilmu. Penting ilmu akidah tu. Kemudian siapa pula imam kita, Mak? Mabadi yang ketujuh penyusun. Siapa yang menyusun ilmu akidah ni? Zaman Nabi SAW tu kalau dicari orang ngaji ilmu akidah tak ada. Kan selalu kan dia akan berhimpun dekat Darul Al-Arqam. Dar Al-Arqam. Dar Al-Arqam, rumah Al-Arqam. Jadi kat situlah Nabi SAW akan duduk bersama dengan sahabat dan Rasulullah akan sampaikan wahyu. Dia tak ada belajar, pagi belajar fiqh, lepas zuhur belajar akidah, malam belajar tasawuf, tak ada. Jadi apa yang Nabi SAW dapat wahyu disampaikan kepada para sahabat. Jadi mula adanya ilmu fiqh. Ilmu yang mula-mula dibukukan, Mak, ialah ilmu tajwid. Itu ilmu paling tua sekali. Ilmu fiqh ada tak? Ada. Ilmu fiqh ada. Zaman Nabi SAW tu ada, semua ada. Semua ilmu tu ada. Cuma tidak ada skop-skop ilmu. Apa yang sampai wahyu daripada Nabi tu sampai pada sahabat. Dan apa permasalahan yang bangkit daripada para sahabat tu tanya pada Nabi. Tapi untuk khusus, hari Khamis malam Jumaat kita ngaji ilmu fiqh, tak ada. Kerana ketika itu belum dibukukan. Jadi mula dibukukan, Mak, iaitu di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Itu sebabnya Sayyidina Umar Al-Khattab ni adalah bapa pembaharuan. Banyak benda baru yang dibuat di zaman Sayyidina Umar. Yang pertama sekali iaitu menghimpunkan segala ayat-ayat kalam-kalam Allah, dihimpunkan dan mula nak ditulis. Jadi waktu mula nak ditulis tu di zaman Sayyidina Umar, dan sempurna penulisan tadi di zaman Sayyidina Osman, sehingga dipanggil sebagai Resam Osmani. Kenapa nak dihimpunkan? Kerana Sayyidina Umar ketika itu mendapati bahawa Islam dah mula duduk berkembang luar daripada Mekah dan Madinah. Mula dah kembang luar daripada Jazirah Arab. Jadi ketika tu Al-Quran perlu disampaikan. Jadi perlukan kepada kaedah-kaedah cara nak baca Quran. Jadi ketika tu ilmu tajwid adalah ilmu yang pertama dibukukan. Kaedah-kaedah. Di zaman Nabi SAW tu tak ada baris. Penulisan Arab tu tak ada baris, tak ada titik. Jadi mula diadakan baris dan titik itu di zaman Sayyidina Osman. Jadi tu bapa pembaharuan dilakukan oleh Sayyidina Umar. Jadi sampailah kepada zaman selepas daripada tu penyusunan hadis-hadis Nabi SAW. Kemudian disusunkan pula, diikuti daripada tu zaman tabi'in, mula dah ditulis pula, dihimpunkan pula masalah-masalah fiqh. Masalah-masalah fiqh tu dihimpunkan, kaedah-kaedah fiqh daripada hadis-hadis Nabi, daripada Al-Quran semua dihimpunkan, dan akhirnya mereka stempel. Dia cap ini ilmu fiqh. Ilmu yang membahaskan tentang bab taharah, bab ibadah, bab munakahat, bab muamalat, jual beli, bab jinayat. Jadi kelima-lima ni tadi dihimpunkan dalam satu buku, satu kitab, dan distempel. Ini dinamakan ilmu fiqh. Jadi ilmu tu ada di zaman Nabi, tetapi tidak dibukukan ataupun disatukan, dikhususkan pembahasannya. Tapi benda tu berlaku di zaman tabi'in, dan akhirnya mereka stempel sebagai ilmu fiqh. Ilmu pembahasan ini dinamakan ilmu fiqh. Kemudian ilmu tauhid, ni yang kita sebut. Siapa yang menyusun pula ilmu tauhid? Yang menyusun ilmu tauhid itu dua imam. Yang pertama Imam Abu Hasan Asy'ari, dipanggil Abu Hasan bin Ali. Dekat bawah nanti dia akan cerita dia punya biografi dia. Yang kedua Abu Mansur Al-Maturidi.
Nama dia Abu Mansur Muhammad bin Muhammad. Dia dua imam kita yang menyusun segala ilmu yang bersangkut paut tentang keimanan terhadap Allah SWT, terhadap Nabi SAW, dan juga perkara-perkara sam'iyat. Apa yang dikatakan perkara sam'iyat? Iaitu perkara-perkara yang disampaikan tetapi tidak dapat kita gapai. Contohnya apa? Roh. Mana tahu roh? Ustaz cerita pasal roh, kita tahulah roh. Itu dikatakan perkara sam'iyat. Malaikat. Pernah jumpa malaikat, Mak? Tak pernah. Pernah nampak? Tak. Habis tahu mana? Ustaz cerita. Ustaz cerita. Jadi kita dengar. Sam'iyat ni sami'ah, daripada kataan sami'ah. Sami'ah ni maknanya dengar. Maknanya kita dengar dan wajib kita beriman. Syurga, neraka, kiamat, barzah, kubur. Itu semua sekali dipanggil sam'iyat, iaitu perkara yang kita dengar tetapi kita belum jumpa, kita belum ketemu. Wajib tak kita beriman? Wajib. Jadi semua tu ada dibicarakan dalam akidah. Siapa yang susun? Ni dia, dua imam ni. Bila orang tanya, siapa imam kita? Siapa imam akidah kita? Imam akidah kita iaitu Imam Abu Hasan Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Ini imam kita. Habis imam apa ni? Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Ahmad bin Hanbal, keempat-empat imam tu siapa pula? Itu adalah imam bagi penyusun ilmu fiqh. Ilmu fiqh yang menyusun ilmu fiqh tadi iaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal. Dan bagi apa ni pula? Bagi ilmu tasawuf, siapa imam kita? Di antaranya dia ada dua orang. Satu saya tak ingat, satu lagi Imam Ghazali. Imam Ja'far. Tak ingat tak? Tapi yang terkenal dengan Imam Ghazali menyusun melalui kitab Ihya Ulumuddin. Daripada kitab Ihya tu yang pecah macam-macam kitab. Kitab paling kecil sekali kitab Imam Ghazali sendiri, kitab Bidayatul Hidayah. Kalau tanah Melayu, kitab Hidayatul Salikin, kitab Sirrus Salikin. Itu kita tasawuf. Lepas tu kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir. Tak ingat kitab apa? Pelita bagi hati. Tu kitab-kitab tanah Melayu. Yang mana kitab-kitab tu semua datang daripada kitab Ihya Ulumuddin. Jadi kalau bila ditanya siapa imam kita dalam bab akidah, bab iman yang menyusun ilmu akidah ni, iaitu dua imam, iaitu pertamanya Imam Abu Hasan Asy'ari dan yang kedua Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa Imam Abu Hasan Asy'ari ni, Mak? Nama sebenarnya Abu Hasan bin Ali bin Ismail bin Abi Bashar, Ishaq bin Salim bin Ismail bin Abdullah bin Musa bin Bilal bin Abi Burdah bin Abi Musa Asy'ari radhiyallahu anhum. Tempat lahir ni di Basrah, Iraq pada tahun 260 Hijrah di zaman Khalifah Abbasiyah yang digelar sebagai Al-Mu'tamid. Wafatnya pada tahun 330 Hijrah, 55 tahun selepas kewafatan Imam Syafi'i radhiyallahu an dan 4 tahun selepas kewafatan Imam Bukhari radhiyallahu an. Ni mak. Jadi Abu Hasan ni dia lahir di Basrah, Iraq. Waktu zaman Abbasiyah. Waktu zaman Abbasiyah pada tahun 260 Hijrah. Dan dia meninggal pada 330 Hijrah, 55 tahun selepas kewafatan. Jadi 55 tahun selepas kewafatan Imam Syafi'i dia pun meninggal. Selepas 4 tahun kewafatan Imam Bukhari, maknanya dia sempat dengan Imam Bukhari, dia bertemu dengan Imam Bukhari. Dia jumpa Imam Bukhari. Imam Bukhari tu hebat tak? Hebat tak? Imam Bukhari hebat dah. Dia yang mentasihkan hadis, 300,000 hadis.
Bukan 30 hadis. Kita satu hadis pun hafal pangkal, hujung lesap. Hafal hujung, pangkal lesap. 300,000 mak. Itu sahih. Yang tak sahih, dia mensahihkan hadis 300,000 lebih, bahkan lebih. Tapi siapa mazhab dia mak? Fiqh dia siapa? Imam fiqh dia siapa? Syafi'i. Jadi saya tanya kepada mak semualah, kalau Imam Bukhari yang hebat yang mensahihkan hadis tu masih lagi berpegang dengan mazhab Syafi'i, fiqh dia pegang pada mazhab Syafi'i, pada Imam Syafi'i, habis yang kita kata nak pegang Quran dengan hadis saja tolak mazhab tu, siapa kita? Faham tak soalan saya? Faham tak soalan saya? Imam Bukhari tu dia sahihkan hadis. Dia sahihkan hadis. Dia yang sahihkan hadis tu pun dia masih lagi fiqh dia pegang mazhab Syafi'i. Tiba-tiba kita yang hafal hadis pangkal, hafal hujung lesap, hujung hafal pangkal lesap, itu pun kata, oh, buat apa kita berpegang dengan mazhab? Kita kena pegang Al-Quran dengan hadis lah. Maknanya hebat kita lagi daripada Bukhari. Faham tak persoalan saya? Bukhari yang mensahihkan hadis, ratus-ratus hadis, orang pun pegang hadis dia tu. Kan imam-imam besar semua pegang hadis dia pun dia berpegang dengan mazhab Syafi'i. Dia tu sendiri berpegang dengan mazhab Syafi'i. Kalau tengok nama dia, nanti mak balik, mak search Google Imam Bukhari, maka akan tengok penghujung dia Asy-Syafi'i. Maknanya fiqh dia fiqh Syafi'i. Dia pun berpegang dengan mazhab Syafi'i. Tiba-tiba kita ni yang tak tahu mana pangkal kita, ngafal hadis pun tak tahu mana pangkal, baca Quran pun setakat zalikal kitabula tu lepaslah lagi. Dah jumpa perkataan pelik-pelik, kita pun tak tahu kat mana. Tiba-tiba kita kata, buat apa pegang mazhab? Nampak tak persoalan dia? Jadi mazhab ni penting tak penting? Penting. Tempat mereka untuk kita berpaut. Kerana kita bukan kemampuan kita nak menterjemah ataupun nak mentafsirkan Al-Quran tadi. Dan bukan kekuatan kita untuk mensahihkan hadis tadi. Sedangkan Imam Bukhari yang mampu untuk mensahihkan hadis tu pun masih lagi berpegang pada mazhab. Ini lagi kita. Tu dia. Ini lagi kita perlukan bantuan. Jadi orang yang hanya sekadar nak pegang, yang mengatakan nak pegang pada Al-Quran, betul Nabi SAW kata apa? Aku tidak tinggalkan dinar, aku tidak tinggalkan dirham, tetapi aku tinggalkan Al-Quran dan hadis. Tapi bukan bermakna kita pegang pada Al-Quran hadis tu hanya semata sehingga menolakkan yang lain. Sebab kita bukan berkemampuan. Pegang tak pegang, tapi pegang dalam keadaan ada imam yang tolong bantu kita untuk kita pegang. Wallahu ta'ala a'lam. Boleh? Yang kedua, sikit lagi kita habiskan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu ummati qarni, thumma alladhina yulunahum, thumma alladhina yalunahum. Qala Imran, fala adri azkara ba'da qarnaini aw thalathan. Riwayat Ahmad, Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik umat ialah kurunku, kemudian orang-orang selepas daripada aku, kemudian orang-orang yang mengikutinya. Berkata Imran, aku tidak pasti sama ada Nabi menyebut selepas kurunnya 2 kali ataupun 3 kali. Itu Imran kata. Nabi SAW kata apa? Sebaik-baik kurun adalah kurunku, iaitu zaman Nabi SAW. Dia kan gini, zaman Nabi, iaitu zaman sahabat. Zaman yang kedua, kurun yang kedua, zaman sahabat. Kemudian zaman tabi'in. Kemudian zaman tabi'in. Zaman Nabi siapa? Iaitu siapa yang jumpa Nabi, yang hidup sezaman dengan Nabi dan beriman dengan Nabi, itu zaman Nabi. Iaitu zaman Nabi ada lagi. Selepas Nabi Rasulullah SAW itu wafat, siapa yang jumpa Nabi dan beriman dengan Nabi, menatap wajah Nabi, maka dipanggil sahabat. Lepas Rasulullah wafat, mereka yang hidup zaman Nabi, yang tinggal ketika itu, dipanggil zaman sahabat. Kemudian selepas daripada tu, siapa yang pernah jumpa sahabat tapi dia tak pernah jumpa Nabi, dipanggil tabi'in. Siapa yang jumpa dengan tabi'in, dia tak jumpa sahabat, dia jumpa dengan tabi'in,
Lepas tu tabi'in tadi meninggal, itu dipanggil tabi'in. Tu habis tu 4 kurun tu. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in, 4 kurun. Lepas tu lepas daripada tu terus hanya tinggal zaman para ulama. Jadi Nabi sebut kurun yang paling terbaik adalah kurunku. Kurun zaman Nabi, kerana ada Nabi. Lepas daripada kurun Nabi, kurun yang paling terbaik adalah kurun selepas daripada kurun Nabi tadi, iaitu kurun sahabat. Selepas daripada tu tabi'in. Lepas tu baru tabi'in. Cuma Imran tadi sejak. Cuma Imran kata apa, aku tak pasti berapa kali Nabi ulang tentang kurun tadi. Ya tak? Tabi'in, tengok sahabat, pertama sahabat ialah mereka jumpa Nabi, beriman dengan Nabi dan menatap wajah Nabi. Tabi'in ni mereka yang tak sempat jumpa Nabi. Dia tak sempat jumpa Nabi, tapi dia sempat jumpa sahabat. Dia sempat jumpa sahabat, tapi dia tak sempat jumpa Nabi. Itu tabi'in. Tabi'in ialah mereka yang selepas daripada itu. Mereka sebab jumpa tabi'in, tak jumpa sahabat. Dia tak jumpa sahabat, jumpa tabi'in. Macam mana? Beriman dan jumpa dengan sahabat. Dan beriman dengan sahabat. Macam ni? Tak, semua. Tu golongan tu, kurun tu panggil kurun tabi'in. Kurun tu kurun tabi'in. Dia bukan ulama saja, tak kira sesiapa saja yang berjumpa dengan sahabat. Dan semua. Tak kira kanak-kanak ke siapa ke. Sesiapa sahaja yang bertemu dengan Nabi, menatap wajah Nabi. Itu 3 syarat tu. Bertemu dengan Nabi, menatap wajah Nabi dan juga beriman dengan Nabi, maka dipanggil sahabat. Tak kira siapa. Tapi kalau katalah dia beriman dengan Nabi, tetapi dia tak pernah menatap wajah Nabi, dia tak kira sahabat. Dia hidup zaman Nabi, dia beriman dengan Nabi, tapi dia tak sempat jumpa dengan Nabi, maka dia tetap tak kira dengan sahabat. Cuma ada seorang sahabat saja yang dikira sebagai seorang sahabat, yang dia hidup zaman Nabi, dia beriman dengan Nabi, tapi dia tak pernah bertemu dengan Nabi. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Itu sahaja yang Rasulullah iktiraf dia. Dia tak pernah jumpa dengan Nabi, tapi dia beriman dengan Nabi. Dia tak pernah menatap wajah Nabi, tapi dia tetap dikira sebagai seorang sahabat. Itu ada sebab-sebab dia lah, cerita tu panjang. Dan yang kedua, Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Siapa nama dia? Abu Mansur Muhammad bin Mahmud Al-Maturidi. Wafat pada tahun 333 Hijrah bersamaan dengan 944 Masihi, dan dikebumikan di Samarkand. Samarkandi ni kat mana, Mak? Samarkand ni tan tu, Uzbekistan semua tu. Samarkand tu dekat sana, belah-belah Cina. Kalau kita dulu Tatar, geng-geng Tatar kan, belah Cina hujung. Tatar. Itu semua. Itu jenis dia yang jatuhkan Abbasiyah tu. Dia jatuhkan kerajaan Abbasiyah, kemudian dia beriman. Tu Mongol. Alhamdulillah. Kemudian tempat lahir di Sungai Jihun, kampung Maturid, Samarkandi di Basrah. Ini pun dekat Basrah juga. Dia bukan Samarkand Tatar ni, Mak. Ni Samarkand Basrah. Samarkand dekat Basrah. Samarkandi di Basrah. Bukannya tu. Ni memang Basrah Iraq lah. Masih lagi di Iraq. Sama perkampungan, sama kawasan dengan Abu Hasan Asy'ari. Cuma beza dia sekitar 238
bersamaan dengan 852 Masihi. Maknanya muda dia lagi daripada Abu Hasan. Memang muda dia pun. Nanti dekat depan kita akan belajar satu bab, sifat 20 dengan sifat 13. Tu nanti kita bincang kat depan lah. Pagi ni je dah kok kepala. Okey mak. Jadi itulah kita sebanyak dapat kita kongsi bersama pada pagi ini. Banyak-banyak kita berdoa pada Allah SWT supaya Allah Ta'ala berikan kita kefahaman yang baik, diberikan kita kekuatan, kelapangan jalan untuk senantiasa kita duduk ketaatan, pengabdian pada Allah SWT. Yang baik itu daripada Allah, yang tidak baik itu punya kelemahan saya sendiri. Saya mohon maaf di atas segala salah kata, salah bicara. Mohon maaf di atas segala-galanya. InsyaAllah kita akan kembali dengan tasbih kafarah dan salawat. Subhanakallah. Buka kitab Mukasyafatil Qulub. Mukasyafatil Qulub Imam Ghazali. Dalam kitab Mukasyafatil Qulub Imam Ghazali. Mukasyafatil mim kaf shin. Kalau bahasa Melayu dia, kitab terjemah tu Penawar Bagi Hati. Cari buku Penawar Bagi Hati Imam Ghazali. Kalau kita Arab dia Mukasyafatil Qulub. Mukasyafah, Penawar Bagi Hati. Kalau pergi kedai cari buku Penawar Bagi Hati Imam Ghazali. Baca ni? Cuba cari dalam tu lah. Tu ada kisah Zulaikha. Dalam bab apa saya tak ingat lah, tapi ada cerita tu dalam tu. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.